Okey. Okey, pertama sekali macam biasa sila buka kamera. Sila buka kamera. Okey, kita sambung pembelajaran kita iaitu fungsi dan persamaan kuadratik. Bab 1 kan. Fungsi dan persamaan kuadratik. So awak dah tengok minggu lepas macam mana itu fungsi, macam mana itu persamaan. Okey, fungsi dan persamaan dalam dua pemboleh ubah. Okey. So, secara generalnya, secara amnya, fungsi dan persamaan ni kita tulis bentuk dia. Okey, bentuk dia adalah A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Ni A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Okey, kalau fungsi maka dia letaklah F X dekat depan. Kalau persamaan dia letak AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, yang ni fungsi, yang ni adalah persamaan. Okey, yang sebelah tu fungsi, sebelah kiri fungsi, sebelah kanan persamaan. Kalau persamaan ada sama dengan kosong dan kalau fungsi dia letak Fx, Gx atau Hx ke dia letak macam tu lah. Okey. Minta tolong buka kamera. Sila buka kamera . Okey. So dalam bentuk ni lah kan. Okey. Jadi kalau fungsi dan persamaan dalam dua pun boleh ubah ni. Ya, okey, Sofia ada apa? Oh, tadi buka kamera, bila buka share screen cikgu jadi gelap. Mungkin awak kena tak, dia just awak kena gerakkan sikit. Gerakkan macam apa window, try zoom in, zoom out. Dia keluarlah. Okey tak? Okey, Sofi tak apa. Okey, so ini adalah fungsi dan persamaan. Okey, tu general dia lah kan. Okey, jadi kita kena ingat kalau fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, tertinggal keadaan kuadratik. Okey, kuadratik ni mesti kuasa 2. Bila sebut kuadratik,
alasan kita boleh bagilah kenapa dia tak kenapa dia tidak kenapa dia bukan persamaan kuadratik dalam dua pemboleh ubah, atau soalan tanya kenapa adakah dia adalah persamaan kuadratik dalam satu kedua adakah persamaan ini merupakan persamaan kuadratik dalam dua pemboleh ubah kan? Sekejap, soalan satu pemboleh ubah je, satu pemboleh ubah. Okay, so bila mana kuadratik ni awak kena faham kuasa paling tinggi dia ialah 2. Kuasa paling tinggi ialah 2. Okay, mesti ada X kuasa 2 tambah X tambah 2. Msti ada yang X kuasa 2 ni. Yang ni mesti ada. Mesti ada. Kalau yang X tambah 2 ni tak ada, tak apa. Yang ni tak ada. Kalau contoh dia letak X kuasa 2 sama dengan 0, maka ni adalah persamaan kuadratik juga. Okey, yang ni pun juga persamaan kuadratik juga. Bila mana dia ada kuasa paling tinggi sama dengan 2. Okey, dan kita kena fahamlah satu pemboleh ubah tu ialah hanya satu X atau Y atau Z. Atau huruf apa-apalah, hanya satu saja. Jangan ada gabungan X, Y, tak boleh. Okey, yang kuadratik ni kuasa paling tinggi ialah 2. So, kalau kalau dia bagi dalam X kuasa negatif 2, X kuasa negatif 2, ataupun 1/X, ataupun 1/X kuasa 2. Okey. Okey, dan juga kalau dia ada gabungan X2 ni, kalau ada gabungan X2 tapi ada 1/X, okey. Ya, semua ni bukan kuadratik. Yang ni bukan kuadratik. Yang ni bukan kuadratik. Okey. Dia nampak kat situ dulu. Kenapa? Okey. Yang ni bukan kuadratik lah. Yelah, dia sebab kuasa negatif kan. Yang ni pun bukan kuadratik juga. Kenapa? Sebab awak belajar masa form 3, 1/X sama dengan X kuasa negatif 1. Kan? Jadi dia bukan kuadratik. Bukan kuadratik. Kenapa? Sebab kuasa tertinggi bukan kerana kuasa tertinggi bukan 2. Bukan 2. Tentulah maksudnya negatif 1, tak boleh. Okey, kalau ada 1/X kuasa 2 pun tak boleh juga. Sebabnya belajar masa form 3 index, bila mana 1/X kuasa 2, dia akan jadi X kuasa negatif 2. So benda yang sama juga. Bukan kuadratik juga. Okey. Okey, yang ketiga, yang ni. Yang ni kan. Okey, awak nampak je X kuasa 2. Tapi yang ni bukan kan? Yang ni bukan kuadratik. Tapi kenapa tidak diterima sebagai persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Kenapa kita tak terima dia? Okey, baik. Dekat sini. Okey, X kuasa 2 tambah 1/X. Kalau, okey, saya letaklah sama dengan 0 kan. Okey. Ataupun, saya letak tambah 2 contoh, sama dengan 0. Okey. Ini bukan kuadratik. Kenapa? Sebabnya 1/X ni, kalau awak nak hilangkan dia, kalau awak nak hilangkan dia, awak akan darab dengan X semua. Okey, faham tak? Awak akan darab dengan X semua. Awak nak hilangkan pecahan X dekat bawah tu. Maksudnya awak akan buat X kuasa 2 darab dengan X
tambah 1 per X darab dengan X, tambah 2 darab dengan X, sama dengan 0 pun darab dengan X. Dia akan jadi macam ni lah. Kan? Jadi bila dapat macam ni, awak akan dapat X kuasa 3 tambah 1 tambah 2X sama dengan 0. So dekat sini, dia dah lari daripada AX kuasa 2, dia tak sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dah tak sama dah. Jadi kuasa tertinggi dia dah jadi 3 dah. Bukan lagi negatif 2. Okey. So apa-apa persamaan yang kita dapat, kita perlu tukar ke dalam bentuk dia. Bentuk general dia. Okay, kita tengok soalan exercise. Okey, tandakan betul bagi ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah dan pangkah jika bukan. Kemudian berikan sebab. Okey, saya tengok dekat sini hanya seorang sahaja yang betul. Okey, yang hantar tu hanya seorang sahaja yang betul. Yang lain banyak yang salah lah. Nak kata 1, 2 salah tu tak juga. Dia macam nombor 1 ni hampir 1, 2, 6 soalan. Dalam 5 salah macam tu. Okey. Sebabnya awak tak tukar ke dalam bentuk dia. Okey, tak tukar ke dalam bentuk dia. Okey, kita tengok kepada contoh yang pertama. Kita tengok kepada contoh yang pertama. X kuasa 2 tolak X. Okey, yang ni ungkapan kuadratik kan. Dia tanya pasal ungkapan kuadratik. Bukan persamaan, bukan fungsi. Hanya ungkapan. Ungkapan ni tak ada sama dengan, tak ada apa. Okay. Okey, nombor 1, X kuasa 2 tolak X. Okey, yang ni adalah kuadratik lah dalam satu pemboleh ubah. Kenapa? Sebab dia kuasa tertinggi bagi X ialah 2. Dia dalam bentuk yang ni lah kan. Di mana A dia ialah 1. B dia ialah negatif 1. C dia ialah 0. Kita boleh nampak nilai-nilai dia kan. Jadi dia dalam bentuk yang tu dah. So kita boleh nampak kuasa tertinggi dia ialah 2. Dan 1 pemboleh ubah. So kena pada syarat kita. So betul. Contoh. Okey, contoh kedua. 3X kuasa 2 tolak Y. Okey, yang ni sebabnya mempunyai 2 pemboleh ubah X dan Y. So bukanlah kan. Mesti 1 sahaja pemboleh ubah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni, X kuasa 2 tambah 5X tolak 9 per dengan X. Okey, yang ni dia kata bukan dalam bentuk ungkapan kuadratik. Okey. Sebabnya, dia ni bila kita nak, awak belajar masa form 2, form 3 kan? Yang ni yang atas ni bila kita ada X kuasa 2, kita buat dalam 2 kurungan macam tu. Okey, lepas tu dapat jawapan tu kita per dengan X. Maksudnya memanglah untuk soalan contoh 3 ni kita tak boleh nak selesaikan dia dah. Memang tak boleh nak selesaikan. Okey, dia sekejap. Sorry. Macam ni lah. Kita nak tukar kepada bentuk yang ni kan. Apa-apa yang dibagi kita tukar ke dalam bentuk yang ni. So yang ini, kalau tambah tolak pecahan ni, kita boleh pecahkan lah kan. Pecahkan kepada X kuasa 2 per X tambah 5X per X tolak 9 per X. Betul tak? Kita boleh pecahkan kan? Kalau tambah tolak, dia per dengan penyebut yang sama, kita boleh pecahkan dia. Kita susun dia, kita cuba susun dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau ada setiap A, B, C dia, maka betul lah dia adalah kuadratik. Kalau dekat sini, X kuasa 2 per X. Dapat nilai X. Boleh tak ni algebra?
X kuasa 2 bahagi X dapat X. Okey, 5X per X dapat 5. Dan sini dapat 9 per X. 9 per X juga. Okey, kalau kita nak hapuskan X dia. Okey, balik-balik tu. Kalau kita nak hapuskan X kan. So, dia jadi X kuasa 2 tambah 5X tolak 9 lah. Oh, tak boleh darab sebab tak ada sama dengan. Okey, tak faham. Tak boleh darab sebab tak ada sama dengan. Kalau yang darab tu mesti ada sama dengan. So, macam yang ni, dia tak boleh nak buat apa dah. So, tak dapat ungkapan kuadratik tu. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kita tak dapat nilai A, B dan C. So, dia bukan juga. Bukan juga. Okey. Dan kalau kita tengok A. Okey, ni soalan latihan kan? A. Okey, sekarang ni Y tambah 3, Y tolak 2. Jadi, kita cuba bentukkan dalam AX kuasa 2 tambah BX tambah C tu. Macam mana kita buat bila dapat soalan macam ni? Kita kembangkan dia tu macam mana? Y darab dengan Y kan? So, dapat Y kuasa 2. Kemudian, Y darab negatif 2, Y. Negatif 2Y. 3 darab Y. 3Y. Dan 3 ni awak darab dengan negatif 2 dapat negatif 6. Maka bila kita susun, kita dapat Y kuasa 2 negatif 2Y tambah 3Y dapat Y kan, tolak 6. So, nampak tak? Ni kuadratik kan? Kuadratik lah ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Di mana A kita ialah 1. B kita pun ialah 1. C kita ialah negatif 6. Dapat. Maka dia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Boleh? Dia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah lah jawapan dia. Nak bagi sebab. Okey, nak bagi sebab. Kerana Y, bolehlah bagi tahu. Kerana mempunyai, bagi tahu yang ni, bagi tahu macam yang ni. Kuasa tertinggi ialah 2 dan mempunyai satu pemboleh ubah sahaja iaitu Y. Okey. Kuasa tertinggi ialah 2 dan satu pemboleh ubah iaitu Y. Bagi tahu macam tu. Okay, nombor 2. W kuasa 2 tambah 4. W kuasa 2 tambah 4 bahagi 3. Okey, so yang ni, kalau dapat macam ni dia per dengan semua kan. So kalau kita pecahkan dia, dia akan jadi W kuasa 2 per 3 tambah 4 per 3. Jadi, mana A, B, C? AX kuasa 2 tambah BX tambah C. A kita ialah, cuba teka berapa? Satu. Yes, A 1 per 3 kat sini. A dia 1 per 3 dekat sini. Ni. Lepas tu B. Kosong. B kosong. B kosong. C. 4 per 3. 4 per 3. So dapat kan nilai A, B, C. Maka dia juga ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. So bolehlah bagi tahu dia adalah kuasa tertinggi ialah 2 dan mempunyai satu pemboleh ubah iaitu W. Okey, C terang-terang kita dah nampak kan.
Kita soalan C ni ada P, ada juga Q. Maka of course lah bukan. Kenapa? Mempunyai lebih daripada satu pemboleh ubah. Jadi D ni G kuasa 2 tambah 5G per G tolak 1. Okey, yang G ni kalau kita nak bahagi pun memang tak boleh lah. Kan? Kita tak boleh nak bahagi dia. Sebab bawah tu pun dia ada 2 nombor, G dengan 1 kan. So kalau kita nak pecahkan dia tu tak boleh. Kalau maksudnya kita tak boleh nak buat bahagi dia. G kuasa 2 per dengan G tak boleh. Tak boleh nak buat. Kalau yang kita boleh buat hanya G tambah 5 kan. Per dengan G tolak 1. Tapi still kita tak boleh nak bahagi dah. Masih lagi kita tak boleh nak bahagi kan. So dekat sini bukan dalam bentuk kuadratik. Kita tak boleh nak bentukkan kuadratik tu. Okey, yang E 4x kuasa 3. Okey, bukan dalam ni. Terang-terang lagi. X kuasa 3. Kuasa tertinggi bukan 2. Bukan 2. Nilai kuasa tertinggi bukan 2. Okey. F. Okey, yang F ni negatif 10 A kuasa 2. So, betul jugalah. Betul. Walaupun kita ada A kuasa 2 sahaja. Maksudnya kalau kita ada A X kuasa 2 tambah B X tambah C ni, A dia berapa kat sini? 1. A itu ialah negatif 10. A ialah negatif 10. A ni negatif 10. So B dekat sini, BX. Ada tak A? Tak ada kan? So B tu kosong. C pun kosong. Hanya ada A je nilai. Tapi kita boleh carilah nilai A, B, C tu kan. Walaupun kosong, kita boleh cari nilai dia. Maksudnya kita boleh bentukkan persamaan kuadratik tu. So dia adalah kuadratik. So bila mana kuadratik tu awak bagi tahu point dia lah mesti ada 2. Mesti ada 2. Kuasa tertinggi ialah 2 dan mempunyai satu pemboleh ubah iaitu A. Okey, jelas. Okey, jelas Izra? Okey, nombor 3. Yang ni senang je, ramai yang betul tapi ada juga yang salah. Okey, A. 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 7. So, yang pertama ni dia nak A, B, C kan. So, kita susun dalam bentuk A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C. Okey, dekat sini A dia, soalan contoh ni A dia 3, B 5, C 6. Okey, sekali lah. Dan kalau A ni maksudnya 2, 3, 7 lah kan. 2, 3, 7. So 2, 3, 7 dekat situ. Yang B. Negatif 7 kan. So awak masukkan sekali negatif 7 tu. Masukkan sekali. B pun negatif 4. Masukkan sekali. C, okay, C ni 5 atau positif 5. Boleh masukkan sekali. Kenapa kita kata B ialah negatif 4? Kenapa kita kata A ialah negatif 4? Sebabnya, okay, kalau A ni awak nampak lah.
A dia negatif 7 kan. Tapi B yang ramai salah. Ramai yang buat 4 sahaja. B ni ialah negatif 4. Kenapa? Sebab persamaan yang asal ialah tambah kan. So maksudnya bila kita mesti anggap dia tambah jugalah. Kita akan tambah. So B dia ialah negatif 4X. Nampak tak? A dia negatif 7 lah kan. So X kuasa 2 tambah. Tambah tu B dia tu ialah negatif 4. X tambah C iaitu 5. C tu ialah 5. So B sekarang ni ialah negatif 4. Negatif 7, negatif 4, 5. Okey. Dan C. C ni pun samalah ni. Yang A ramai yang betul. Nak cari A. A tu awak ambil negatif 1 kan. Negatif 1 tu betul lah. Negatif 1. Okey. Untuk yang B. Negatif X. Maksudnya negatif 1 juga. Negatif 1 juga. Okey. Bukan kosong lah. Bukan kosong, bukan 1. Mesti negatif 1. Dan okey. Dan C dia tak ada tulis kan. Maksudnya dia ni tambah kosong lah tu. So kosong. Kosong. Jadi 10X kuasa 2. So 10. Kita tengok dengan X je. Kita tengok dengan apa boleh ubah. Tu X kuasa 2. Maka 10 tu ialah A. 10. Okey, B tu mesti sekali dengan X. BX kan. A X kuasa 2 tambah BX. So dia sekali dengan X. BX. Okey. Dekat sini tak ada nilai X kan. Tak ada nilai X. Maksudnya, dia tak ada tu maksudnya tambah kosong X lah tu. Kosong darab X, kosong kan. Dia akan jadi sepatutnya dia akan tulis macam ni lah. 10X kuasa 2 tambah kosong X tolak 7. Maka apa yang kita nampak dekat sini? A 10, B kosong dan C negatif 7. Okey, E. E pun samalah. A negatif 9, B 2, C negatif 4. Negatif 9, 2, negatif 4. Okey. So, bentuk graf. Bentuk graf dia bergantung kepada nilai A. Okey, untuk bentuk graf semua betul. Dan ya, semua betul untuk bentuk graf. Okey, tengok pada nilai A lah yang ni. Kalau nilai A-nya positif, maka bentuk graf senyum. Kalau negatif, bentuk graf masam. Ni negatif 1 masam. 10 senyum. Negatif 9 masam. Okey, lepas tu titik maksimum dengan titik minimum. Kalau graf macam ni, dia akan ada titik bawah. Paling bawah kan? Dia akan ada titik yang paling bawah. Maka dia akan jadi minimum lah. Minimum lah. Titik minimum. Yang ni pun sama. Titik minimum juga. Titik minimum juga. Kalau yang atas, kalau atas ni kan. So dia akan jadi titik maksimum. So senang je. Okey, yang ni pun sama. Maksimum. Ni minimum. Dan yang ni maksimum. Tulis penuh, okey? Faham? Oh, Arif awak tak ada hantar work minggu lepas. Izra. Yang ni. Tak ada semak awak punya lagi rasanya. Nombor 4, lukis paksi simetri dan nyatakan persamaan paksi simetri. Okey, dia nak minta lukis. Oh, ada lukis tak? Rasa macam tak ada seorang pun lukis rasanya. Kan? Lukis.
Nyatakan paksi simetri. Okey, bila dia kata lukis, so maksudnya kena lukis lah. So macam mana nak lukis dia kan? Okey. So paksi simetri saya kata, paksi simetri tu bila mana kita lipat. Bila mana kita lipat dia akan jadi bucu sama ke bucu lah. Contohnya macam buku ni, buku segi 4. Kan? Buku macam ni lah contoh. Bukunya macam ni. So, ni segi 4 tepat. Okay, kan? Segi 4 tepat. So, paksi simetrinya ialah dekat tengah ni lah. Yang tengah ni lah. Paksi simetri. Tengah ni. Sebabnya bila kita lipat, dia akan sama. Bucu yang ni akan ke bucu yang ni. Itu adalah paksi simetri. Yang tengah tu. Yang bahagian tengah ni adalah paksi simetri. So, sama juga dalam bentuk graf. Kalau macam graf macam ni, contoh ni. Ni. Macam ni kan. So, paksi simetri dia ialah dekat paksi simetri nya ialah dekat yang titik minimum. Titik minimum atau maksimum. Dekat sini. Awak cari titik minimum atau maksimum dia. So, dia akan berada dekat situ lah. Dia akan berada dekat situ. Ni kan dia lalu. Ni titik minimum. Ni bentuk graf ni kan. Titik minimum dia dekat sini. Yang paling bawah dalam graf tu kat sini. So, awak gariskan dia tu. Tu adalah paksi simetri. Okey, kenapa dia jadi paksi simetri dekat situ? Sebabnya, okey, kita kata contohlah kat sini. Yang ni bila kita lipat, dia akan kena dekat sini. Sini bila kita lipat, dia akan kena dekat sini. Bila kita lipat dua graf tu. Kan? Bila kita lipat adalah mangkuk apa. Awak bayangkanlah objek tu U. So, U tu bila kita lipat, yang tengah tu lah kan. Itu adalah paksi simetri. Macam mana nak tulis persamaan dia? Persamaan dia. Okey, ambil je nilai X ini. Okay, kalau persamaan straight line macam ni, menegak macam ni, kita tak ada nilai Y. Kita hanya ada nilai X je. X dia dekat berapa titik minimum kita ni? Berapa sini? Sini kosong, sini negatif 2. Maka dekat tengah ni ialah negatif 1. Okay, contoh kedua. Ni paksi simetri. Okay, dekat ni kan. So, titik minimum dia dekat bawah ni lah. Yang paling bawah ni kan. Okay, so kita lukiskan paksi simetri dia kat sini. Lalu dekat tengah ni. Okay, lalu dekat tengah tu. So, paksi simetrinya kita cari berapa nilai yang tengah-tengah ni. Berapa nilai yang kat tengah ni. Okay. Sini dia tak bagi, sini dia tak bagi, sini pun tak bagi kan. Yang dia baginya ialah sini. Okay. Ni samalah kan, tepi sama tepi. So, macam mana kita nak tahu yang tengah ni? Okay, kita ambil nilai X dia lah. Yang 3 ni tak payah. Yang 3 ni abaikan. Ambil nilai X dia. Okay, X sini kosong. Okay, sini kosong. Sini 8. Maka tengah-tengah dia ialah 0, 8. Tengah-tengah dia ialah macam mana? 4 kan? Tengah-tengah dia mesti 4. So, X sama dengan 4 lah. Awak nak tambah pun boleh, bahagi 2 pun boleh. Nak tambah 0 tambah 8. 8 bagi 2, 4 pun boleh. Ataupun awak nak congak 0 dengan 4 yang paling tengah, 4 lah. Pun boleh juga. So, kita tengok A, B, C, D kan. Soalan A. Dia paksi simetri ni ramai juga lah yang salah saya tengok. Tak pasti korang tak tahu nak baca koordinat ke macam mana. Tak tahu nak tulis persamaan ke macam mana.
Okay, pertama sekali macam saya kata tadi lah, kita tahu dah bentuk ni bentuk senyum kan, bentuk senyum. So kalau senyum dia ada titik minimum dekat bawah ni. Dekat bawah ni, tengah ni kan. So awak gariskan dia. Gariskan dia. So berapa persamaan ni? Kita nak, macam mana kita nak tahu dekat sini? Macam mana nak tahu dekat sini? So kita cuba cari nilai yang kita tahulah. Sini berapa? Sini berapa? Kalau saya tengok dekat sini dapat negatif 0.2 kot. Atau negatif 0.3. Sini 2.3. So nampak dekat sini ni, tengah-tengah dia ni, 1 lah kan. Tak ada apa-apa. Yang ni 0, sini 0, sini 1, sini 2. Skala dia. So, X sama dengan 1. Boleh. Boleh nak cari persamaan paksi simetri. Okey, yang B pun samalah. Cari titik minimum atau maksimum. Okey, yang B ni bentuk graf masam lah kan. Masam. So, titik maksimum yang atas sekali. So, kita buat garis tu adalah paksi simetri lah. Yang ni adalah paksi simetri. So, berapa nilai dekat sini? Berapa nilai X kita? So, garis berapa nilai X kita ni dia dah bagi dah kan dekat bawah ni. 2, 4. So, X sama dengan 4 lah. X sama dengan 4. Dan tu je lah. Okay, yang C, persamaan paksi simetri. Persamaan paksi simetri. Negatif 1/2. Okey, awak ambil nilai X lah. Tak perlu nilai Y ni. Kosong ni tak perlu. Ambil yang nilai X je. Negatif 1/2 dengan 5/2. So, nombor berapa yang paling tengah? Berapa yang paling tengah? Kalau nak tengok skala dekat sini pun boleh. Sekejap. Skala dekat sini 0, 1. Tapi kalau 1 tak tepat. Okey, sekejap. Negatif 1. Negatif 1/2. Negatif 1/2. Kat sini. Negatif 1/2. Okey, betul lah 1. 1, 5/2 dekat sini. Negatif 1/2 tambah 5/2. 4/2. 4/2 bahagi 2. 4/2 dapat 2. 2 bahagi 2. 1. Okey, so betul-betul. Naufal lah, saya rasa awak dah jawab betul kan? X sama dengan 1. Yang D pun sama, ambil nilai X sahaja. Negatif 5 dengan negatif 15. So yang paling tengahnya ialah dekat sini lah yang tengah dia kan. Okey, so macam mana nak tahu nilai dia? Okey, ni nak baca koordinat lah. Nak baca koordinat. Kalau awak tak boleh nak baca koordinat lagi, kena cari lagi soalan yang berkaitan koordinat ni, tajuk graf ni. Sebab yang ni tak boleh nak buat ulangan dah ni. Soalan graf sebenarnya adalah tajuk bonus awak semua. Okay, so kena tahu, pandai baca graf tu, koordinat tu. Okey, yang ni negatif 5. Sini negatif 15. Okey, negatif 5, 15. So awak boleh tambahlah. Negatif 15 tambah negatif 5. Bahagi 2. Supaya kita dapat tengah-tengah tu.
Okey, negatif 15 tolak 5, negatif 20 bahagi 2, negatif 10. Maka yang tengah-tengah ni ialah X sama dengan negatif 10 lah. Betul lah kan? Di sini negatif 5. Pergi sikit negatif 10. Pergi sikit negatif 15. So, X kita ialah negatif 10. Okey, ada soalan tak? Buka kamera, buka korang. Arif, Alexa, buka lah. Daniel, Alif, Haikal, buka. Buka je. Nak pergi tandas, pergi. Inform dulu supaya saya tak panggil. Cakap ni faham betul lah. Kalau awak ada masalah nak baca koordinat, tolong bagi tahu. Tolong PM personal, tak apa. Tahun lepas pun dah praktis baca koordinat. Okey, seterusnya. Okey, boleh saya teruskan ni? Minta buka kamera, minta kerjasama semua. Tolong buka kamera. Okey, hari ni kita akan tengok macam mana perubahan dekat nilai A, B dan C. Perubahan nilai A, B dan C. Macam mana perubahan dia? Kalau perubahan graf. Okey, perubahan nilai A, B dan C terhadap graf lah. Malas nak tambah-tambah dekat tengah pula perkataan. Perubahan nilai A, B dan C terhadap graf. Okey, maksudnya kalau A meningkat, graf tu jadi macam mana? Kalau A menurun, graf tu jadi macam mana? Okey, so kalau A meningkat, A positif, graf senyum kan? A negatif, graf masam kan? Okey, so kita akan tengoklah. Kalau graf positif contohnya. Kalau 2 dia buka macam mana? Kalau graf 2 contoh macam ni. So kalau 2A kuasa 2 macam ni kan contoh. So kalau 3X kuasa 2 dia jadi macam mana? Positif juga. Dia jadi macam mana? Adakah dia jadi makin kecil atau dia jadi makin lebar? Kita akan tengok macam tu. Okey? Okey. So kita tengok untuk graf yang senyum dululah. Graf yang senyum dulu. Okay, kalau A positif, A lebih besar daripada kosong. Ataupun A positif. Okey, bila A positif, graf dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Kan? Dia akan jadi macam ni lah. So,
A positif kurang macam ni. So kalau contoh contoh yang ni saya letak dia sebagai kita tak payah Y lah. Fungsi. Kita letak sebagai fungsi. Fungsi sini X, sini Fx. Okey. Okey, untuk graf fungsi, dia akan sini X, sini Fx lah. Okey, untuk graf fungsi, sini X, sini Fx. Image dia adalah Fx. Okey, dan graf senyum tu bentuk senyum A positif. Okey, saya bagi contoh kalau dia do Fx. Sekejap. Fx yang ni sama dengan 2 lah. 2x kuasa 2. 2x kuasa 2. Contoh 2x kuasa 2. So tak kisahlah. Saya tekankan A je dulu. B dengan C tu tak apa. 2x kuasa 2 tambah 3x ke tambah 2x kuasa 2 tambah dengan 5x tambah 10 ke. Okay, B dengan C tu tak kisah. Saya nak tekankan yang A dulu. Kalau A tu contoh macam ni. Fx sama dengan 2x kuasa 2. Okey, bila mana 2 tu, nilai 2 ni. So nilai 2 ni graf dia macam ni kan. So bayangkan kalau daripada 2, saya naikkan nilai dia menjadi 3. So adakah graf dia yang merah naik masuk ke dalam atau makin lebar? Merah ke biru? Kalau nilai A semakin besar, graf dia semakin sempit atau semakin lebar? Okey, so kena faham dekat situ. Apabila A semakin meningkat, semakin positif. Bolehlah. A semakin positif. Semakin besar. Kan, ni dah apa kan? Macam mana saya nak buat ayat? Apabila nilai A semakin positif, nilai semakin besar. Apabila nilai A semakin besar. Okey, apabila nilai A semakin besar, graf akan menjadi lebih. Jawapan dia akan menjadi lebih sempit. Maksudnya kalau 2 kepada 3, dia akan jadi yang warna merah. Fx sama dengan 3x kuasa 2. 3. Semakin naik nilai A dia, semakin sempit graf dia. Okey, yang tu awak kena ingat. So, kalau semakin kecil nilai A dia, tapi mesti positif lah. Mesti positif. Contoh Fx sama dengan x kuasa 2 ke, ataupun Fx sama dengan 1/2 x kuasa 2 ke, asalkan masih lagi positif. Dia akan jadi semakin lebar. Okey, awak ingat salah satu je. Kalau nilai A semakin besar, graf dia jadi lebih sempit. Ingat satu je. Maksudnya kalau nilai A makin kecil tu, graf dia makin lebar lah. Awak guna 2 color macam ni, senang nak bagi faham. Okey, dan kalau A kecil daripada 0, maksudnya A negatif kan. Okey, A negatif ni dia macam terbalik sikit lah.
Tapi bagi saya faham dan saya ingat macam ni. Okey, fx juga, sini x juga. Jadi kalau graf senyum, so graf kita akan menjadi macam ni lah kan. Okey. Awak ingat, kalau saya lah, saya ingat dia macam yang positif. Bukannya dia macam ni. Kalau ikutkan, kalau graf dia, nilai A dia semakin kecil lah kan. Sekejap. Kalau negatif 3 X kuasa 2 dengan negatif X kuasa 2, mana yang lebih kecil? Negatif 3 kan negatif X kuasa 2 yang lebih kecil? Negatif 3. 3 kan. Negatif 3 kan. So, kalau ikut dalam graf positif, negatif 3 tu, bila 3 dia semakin sempit. Maksudnya nilai dia semakin besar kan. Nilai dia semakin besar tapi semakin sempit. Tapi kalau jadi graf negatif, dia akan jadi terbalik. Graf dia semakin negatif, semakin sikit lah kecil dia kan. Semakin negatif, maka graf dia akan jadi semakin sempit. So sebab tu saya buat. Okey, bolehlah kita buat macam tadi. Apabila nilai A semakin positif. Susah juga nanti. Nilai A semakin besar. Cuma untuk yang negatif ni dia semakin, maksudnya awak boleh refer yang graf positif lah. Graf yang positif. Kalau A semakin besar, graf dia semakin sempit kan. Okey, so bila graf negatif, walaupun dia negatif 3 dengan negatif X kuasa 2 ni, negatif 3 tu lebih kecil, tapi sebab 3 tu besar, dia akan jadi lebih sempit. Yang ni fx sama dengan negatif 3 X kuasa 2. 3 tu dia akan jadi lebih sempit lah. Awak bayangkan yang 3 tu. Okay. So kalau kita ada X kuasa 2, negatif X kuasa 2 dia akan jadi lebih lebar. Betul lah, kita boleh bagi tahu macam ni lah apabila nilai A semakin positif lah kan. Semakin positif. Nombor dia semakin besar dan positif. Okey, kalau nilai B ni apabila nilai A semakin kecil. Negatif 3 tu lagi kecil kan. Nilai 3 tu lebih kecil. So dia semakin sempit. Semakin negatif. Graf akan menjadi lebih sempit. So, awak ingat satu je pun tak apa dah. Ingat yang kalau positif tu 3 dengan 2 tapi 3 tu lagi sempit. Makin besar nombor dia tu makin sempit. So kalau graf negatif makin kecil nombor dia, negatif 3 tu lagi kecil daripada negatif X kuasa 2. So dia lagi sempit graf dia. Lagi menghadap ke lagi ke arah ke ni lah paksi Y. So semakin sempit lagi dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jadi macam ni. Yang ni dia jadi mungkin 10x kuasa 2 ke yang purple ni. Fx sama dengan 10x kuasa 2. Negatif 10. Okay, negatif 10x kuasa 2. Jelas tak? Untuk nilai A dulu. Jelas. Okay. Okay, jadi A tu dia berkaitan graf lebih sempit atau lebih lebar. Okay, kemudian kita tengok kepada perubahan B.
Okay, kita tengok pada perubahan B. Graf senyum dulu kan. Graf senyum. Okey, B ni dia sama ada ke kanan atau ke kiri. Ke bawah atau ke kiri. Sorry. Ke kiri ke kanan tapi dia macam ada bergerak lah. Bergerak ke bawah sikit. Dia bawah kiri atau atas kiri ke bawah kanan ke atas kanan ke, dia macam tu untuk yang nilai B. Contohnya, okey. Okey, ni graf dia. Okey, yang ni adalah fx sama dengan x kuasa 2 tambah dengan x contoh. Tambah dengan, tambah kosong lah, tambah kosong x. Okey, tak apalah, tambah x lah, senang. Dan tambah x. Okey, so yang kedua, B tu saya bagi tambah 2x. Okey, so bila kita tambahkan 2x, dia akan ke kiri dan ke bawah. Okey, kiri dan bawah. Condong ke bawah dan ke kiri. Maksudnya bawah, okey, bawah ni dia kena turun bawah lah. Lepas tu dia kena ke kiri. Dia memang akan ke kiri. Kalau graf senyum, okey, tambah sekejap. Sekejap. Sini saya letak kosong lah. Saya letak kosong X kuasa 2. X kuasa 2 yang ni. So, saya letak lagi rajah fx sama dengan x kuasa 2 tambah 2x. Okey, so tambah 2x. Okey, saya akan ambil fx sama dengan x kuasa 2 tambah 2x. So, sekarang ni, yang ni kosong. X kan, B dia kosong. Sekarang ni B yang saya nak lukis ialah dia tambah 2. Bermaksud dia akan ke bawah 2 dan kiri 2. So, awak boleh pindah guna titik minimum atau maksimum. Okey, so dekat sini kan. Okey, pindah 1, 2, 1, 2. Bawah kiri. Dia mesti bawah ke kiri. Kalau B tu positif lah. B tu positif. Dia akan jadi terbalik. Kalau B positif, maksudnya dia akan ke bawah kiri. Okey, bawah kiri. So, kita akan dapat macam ni lah. So, yang ni adalah fx sama dengan x kuasa 2 tambah 2x. Kemudian kalau ada lagi x kuasa 2 tambah dengan 3x contoh. So, maksudnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, graf dia akan jadi macam ni. Dia akan bergerak lah. Dia akan bergerak. So, dia akan jadi yang ni fx sama dengan x kuasa 2 tambah 3x. Dia akan condong ke kiri, bawah kiri. Tengok pada nilai B dia. B dia positif, pastikan dia ke kiri. Dia terbalik lah. Kalau positif, dia akan ke kiri. Kalau B negatif, okay, nanti kita akan tengok. B negatif, dia akan ke kanan. Okay, so awak boleh buat nota. B positif bergerak ke titik bergerak ke bergerak ke
bawah kiri. Senang-senang buat macam ni. Ikut yang bergerak ke bawah kiri mengikut nilai B. Mengikut nilai B. Okey, kalau kita ada B yang negatif kosong kan. Okey, negatif B kecil daripada kosong. Contoh. Okey, so yang ni A dia masih lagi positif. So yang ni Fx sama dengan Fx sama dengan X kuasa 2. So kalau dia negatif, contohnya Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 2X. Okey. So dia akan ke 1, 2, 1, 2. Dia akan ke bawah. Dia akan memang ke bawah. Okey, so boleh buat macam ni. So yang ni adalah Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 2X. Okey, kalau B tu tolak, kalau B tu tolak 2X kan, maksudnya dia ke kanan bawah. Kanan bawah. Atau bawah kanan, ikutlah. Lepas tu kalau ada lagi pun, buat je lah kalau 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, so akan bila kita lukis jadi macam ni kan. So yang ni adalah Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 3X. Okey. Okey kah? Boleh? Penting B tu kena gerak ke bawah ke cikgu? Sekejap. Oh, dia tak function lah benda ni. Bila ada yang buka mic berperasan, dia tak function headphone. Kenapa masalah teknikal banyak sangat hari ni? Apa dia soalan tadi? Dia memang kena gerak ke bawah jugalah kan, walaupun negatif ke positif. Kalau apa tadi? Sorry. Walaupun dia negatif ataupun positif, dia kena turun ke bawah juga. Ya, betul. Nilai B. Betul. Dia akan turun ke bawah. Kalau graf senyum. Kalau graf masam, dia akan kiri kanan tapi ke atas. Okey, kalau yang ni graf masam. Okey, B dia contoh yang ni Fx sama dengan negatif X kuasa 2 kan. Okey, negatif X kuasa 2. So bila B positif dia ke kiri kan. B positif dia akan ke kiri. So dia akan B positif kalau tadi dia ke kiri. So yang ni dia akan jadi ke kanan. Oh, macam mana awak nak ingat Kena cari jalan untuk ingat. Untuk mudah ingat. So negatif X kuasa 2. So saya nak buat Fx sama dengan negatif X kuasa 2 positif. Tambah 2X. Okey. So bila tambah 2X, dia akan ke kanan pula. Tadi ke kiri kan. Okey, sekarang ni dia akan naik ke kanan. 1, 2, 1, 2. Dia akan jadi Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 2X. Tak apa, nanti saya try. Awak salin dulu, nanti saya tengok macam mana kita nak mudah hafal benda ni.
Okay, yang ni graf senyum B positif. Ni kalau A positif. Kalau ni A negatif, B positif. Okey, bergerak ke atas kanan. Ini contoh. Ini kena lukis bagi naik atas sikit. Naik atas. Ini naik atas kiri. A negatif. A negatif. So B yang ni negatif. Dan dia bergerak ke atas kiri. Okey. So apa yang nampak dekat sini lah. Apa yang saya nampak dekat sini. Beza dia. Okey, ni ada 4 ni kan. Okey, awak boleh ingat salah satu jugalah. Boleh ingat salah satu juga. So macam kalau positif. Kalau positif, B graf senyum A positif. Dan B positif, kita gerak ke kiri kan. Okey, bawah kiri. So bila dia graf terbalik, graf masam, dia akan jadi pusing lah. Dia akan jadi naik atas kanan. Dia akan jadi terbalik. So bila graf senyum, dia turun bawah kiri kan. Tapi kalau graf masam, dia akan naik ke atas kanan. Nampak tak? Dia sini, dia turun bawah sini kan. Yang ni dia akan naik ke atas kanan. Dengan syarat B dia positif lah. Beza dia senyum dengan masam je. Graf senyum, graf masam je. Sama juga yang ni. Graf senyum, kalau B dia negatif, dia akan turun bawah kanan. So kalau graf masam, dia akan naik atas kiri. Terbalik lah. Faham? Kalau Naufal faham tu maksudnya saya terang betul lah tu semua faham lah. Ya, dah siap salin. Okey, so untuk C pula. C tu, okey, C ni sama je macam kita ada straight line. C tu ialah pintasan Y kan. C tu ialah pintasan Y. So sama juga dalam graf ni. Dekat mana-mana persamaan pun C tu mesti pintasan Y. Okey, C mesti pintasan Y. So maksudnya nilai garis tu yang kena pada paksi Y tu. Okey, so kalau graf dia macam ni. So kalau paksi Y tu maksudnya bila C meningkat dia naik. Bila C turun dia akan turun. Macam tu je. Okey, so kalau graf senyum katakan macam ni. So yang ni katakan Fx sama dengan X kuasa 2. Okey, X kuasa 2. Okay, so saya letak C. Saya tambah C je lah. X kuasa 2 tambah 2. Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 2. Nilai C dia lah, nilai C dia. Yang ni nilai C dia kosong, yang ni nilai C dia 2. So dia naik kepada nilai 2. Sini C dia kosong kan. Awak lukis bagi betul lah. Dia C tu kosong.
dekat paksi Y tu kosong. Sini nilai dia kosong, sini nilai dia 2. Kalau ada lagi X kuasa 2 tambah 10, maka dia jadi dekat 10 lah. Sini tu mesti 10. Yang ni Fx dengan X kuasa 2 tambah 10. C tu. C tu nilai 10. Kalau ada negatif, maka dia turun juga. Kalau negatif contoh. Negatif. Negatif 5 contoh. So maksudnya Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 5 lah tu. Tolak 5. C dia tu ialah negatif 5. So yang C senang saja. Kalau C bertambah, maka C bertambah maka graf naik atas. C bertambah maka graf naik atas. Kalau C kurang, turun nilai maka graf dia turun bawah. Itu je. Tak kisahlah dia senyum ke masam ke sama je. Okey, sebab dia adalah C tu ialah pintasan Y yang kena pada paksi Y. Bagilah soalan yang graf masam pun. Okey, contoh yang ni adalah Fx sama dengan negatif X kuasa 2. C dia kosong. Okey, kalau naik positif, Fx sama dengan negatif X kuasa 2 ni, sini katakan 8. So, tambah 8. Kalau dia negatif, dekat sini, Fx sama dengan, okey, katakan sini negatif 3. So, negatif X kuasa 2 tolak 3. Okey, boleh faham ke? C senang kan? Yang B je yang agak pening sikit. Sekejap ya. Kita tengok secara realitinya. Pernah dengar tak aplikasi GeoGebra? Siapa pernah dengar kan GeoGebra? Nanti awak try buat sendiri pun tak apa dekat GeoGebra ni. Ni GeoGebra, pastikan dia keluar page macam ni. So awak try lah and error. Kalau contoh nilai A, nilai A berubah contoh. So X, mana X? Okey, X kuasa 2. Tengok X kuasa 2. Saya letak X kuasa 2. Saya masukkan dekat sini. X kuasa 2 saya masukkan dekat sini. So graf dia keluar macam ni. Okey, so saya tambah bawah. Kalau X kuasa 2. Sekejap. A berubah kan? Tambah 2. Okey. 2 X kuasa 2 contoh. So yang warna biru. Ni warna biru. Dia kata ni warna biru. Ni warna biru ni. So biru dia, okey, semakin besar semakin sempit. Betul tak? Semakin besar semakin sempit graf dia. Semakin besar semakin sempit graf dia. Okey, kalau kita cuba buat kecil sikit, negatif 1/2. 1/2. 1/2 ataupun X kuasa 2 per 5 per 2 lah. Per 2. Ni. Jadi, dia akan jadi semakin lebar lah kan. Merah tu. Yang warna merah.
Nampak kan? Jelas kan? So kalau awak nak bagi nampak, awak try dekat GeoGebra ni. Lagi kalau negatif, kita cuba tengok negatif. Negatif X kuasa 2. Graf dia akan jadi macam ni, graf dia. Negatif X kuasa 2. So, kalau negatif 2 X kuasa 2. 2 tu negatif 2 lagi kecil kan? Lagi kecil nilai dia. So maksudnya dia akan jadi lebih apa? Cuba teka. Sebelum saya lukiskan ni, cuba teka. Negatif 2X kuasa 2. Adakah semakin sempit? Sempit yang macam ni? Maksudnya sempit yang macam ni. Kalau semakin lebar tu dia dekat luar yang orange tu. Yang mana? Awak rasa yang mana? Semakin sempit. Ya, semakin sempit. Okey, kita tengok. Betul ke tak? Negatif 2X kuasa 2. Nampak tak yang warna purple tu? Dia akan jadi semakin sempit. Okey, kalau kita buat tadi negatif X kuasa 2. Macam yang orange. So, kalau saya buat kecil daripada dia. Negatif 1/10. Okey, negatif 1/10. Negatif 1/10 ataupun negatif X kuasa 2/10 kan. So, dia akan jadi sangat-sangat lebar. Nampak tak? Dia akan jadi lebih lebar lah. Bila perubahan A tu. Okey, kita tengok B pula. Okey, saya cancel yang semua ni. Tinggal yang hijau je. Okay, kita tengok kalau X kuasa 2 yang warna hijau ni. Sekarang ni X kuasa 2 tambah dengan 2X. Oh, dia keluar hijau juga. Tukar warna. Saya nak tukar warna. Okey, bolehlah. Okey, so nampak tak? Dia tak jelas sikit tu. Warna saya pilih tu tak terang. Yang ni lah. Ni. Dia, okey, kalau B tadi kan daripada 0 kepada 2. Maksudnya dia akan turun ke bawah kiri kan. Ke bawah kiri. Tapi tadi saya kata 2-2 kan. 2-2. Tapi yang ni dia jadi 1-1. Okay, tak apa. Kita try dulu. Kalau dia jadi 3 macam mana? X kuasa 2 tambah 3X. Apa akan jadi? X kuasa 2 tambah 3X. Dia ke bawah kiri juga. Tapi dekat sini. Daripada 0 pergi dekat negatif 1.5. Okey, negatif 1.5. Yang ni lebih. Oh, susah juga ni yang B ni. Dia turun macam mana kan? Okey. Tak apa, nanti kita akan tengok next class macam mana dia turun. Tapi awak kena tahu sekarang ni dia akan ke bawah kiri. Dia akan ke bawah kiri. Daripada yang hijau, yang asal ni B dia 0, sini B dia 2, sini B dia 3. Dia akan semakin ke bawah kiri. Dan kalau graf dia semakin bawah kiri, kalau tolak, okey, X kuasa 2 tolak 2X. X kuasa 2 tolak 2X. Dia akan ke bawah kanan. Macam tu, bawah kanan. Okey, yang warna merah tu. Warna merah tu yang bawah kanan. Kalau ada yang negatif X kuasa 2. Ada tak tadi? Okey, negatif X kuasa 2 ni yang warna orange. Negatif X kuasa 2 yang warna orange. Okey, saya padam. Yang lain.
Negatif X kuasa 2 tu yang orange tu kan. Jadi, kalau negatif X kuasa 2 tambah 2. Okey, tambah 2. Kalau graf senyum dia akan bawah kiri. So, kalau graf masam dia akan atas kanan. Atas kanan. Tambah 2. Betul lah, tambah 2. Tambah 2X. Okey, atas kanan. Nampak tak? Dia akan ke atas kanan. Okey, untuk yang bergerak berapa langkah tu nanti kita tengok minggu depan. Yang tu yang bahagian B lah. Okey. Okay. So, kita cuba kalau kita buat persamaan yang full lah. Full X kuasa 2. Okey, X kuasa 2 tambah X tambah 1. Contoh. X kuasa 2 tambah X tambah 1. Okey, so X kuasa 2, graf A dia positif lah kan. A dia positif. A dia positif kat sini. Dan B dia, okey, A1 macam ni. B dia 1 kat situ. C dia 1. Awak tengok C dia 1 kan. C dia 1. So, C dia mesti dekat nilai paksi Y ni. Mesti dekat 1. Mesti dekat 1. Kita tak tengok dah. Kita bukan tengok yang depan ni. Kita bukan tengok titik minimum maksimum. Kita tengok nilai yang pada garis dekat paksi Y. Sebab C ialah pintasan Y. Okey. Apa-apa yang dekat sini. Okey. So, C. So, kalau kita tengok X kuasa 2. Dia pergi dekat 2X kuasa 2 contoh. 2. Okey, tambah 2 tambah 3 terus. Okey. So, untuk nilai A, X kuasa 2 menjadi 2. Dia akan jadi lebih sempit. Ingat, dia akan jadi lebih sempit. Semakin besar nombor dia akan jadi lebih sempit. Dan, mana yang purple? Purple tak ada. Ada naik atas. Okey, purple daripada bawah ni. Okey, kemudian X ni 1. So, semakin dia positif, semakin 2, dia akan ke B positif. Okey. Kalau kosong ke 2, dia akan ke bawah kiri. Okey, so kalau yang ni daripada 1 ke 2, bawah kiri jugalah sepatutnya. Oh, sebab dia kena tally dengan yang ni juga. C dia tu, C1. Lepas tu kena naik dengan C3. Sebab okey, nilai B ni dia memang agak susah lah sebab dia kena tally dengan C dan A. So, kalau soalan B selalunya dia akan tanya graf tu beralih ke mana. Dia tak ada macam, tapi dia tak adalah soalan suruh cari lukiskan tu. Tapi kena tahu jugalah. Kena tahu juga in case. Okey. So, awak boleh try dekat GeoGebra ni. Boleh try masukkan persamaan-persamaan. Try tengok macam mana perubahan dia. Dekat geogebra.org/calculator ke atas. geogebra.org/calculator. Boleh try yang ni. Okey. So, nombor 5.
kita cuba lakarkan kesan perubahan nilai A ke atas graf fungsi kuadratik. Ni semua masih mendengar kan? Okey, ada lagi ni. Okey, lakarkan kesan perubahan nilai A ke atas graf fungsi kuadratik. So, daripada 2 ke 5. Daripada 2 ke 5 kan? Jadi yang ni dia semakin sempit. Tengok macam ni lah. Dia tak adalah nak bagi koordinat-koordinat macam tu. Kita just lakarkan macam biasa je. Tak ada nak exact tu lah. Just lakarkan. Bukan lukiskan, lakarkan sahaja. Dia akan ke dalam lah. Ke dalam semakin sempit. Okey, kalau kita tengok contoh 2 ni. -7 kepada -4. Semakin besar kan nombor dia. Semakin besar. Tapi okey. Kalau negatif awak ambil yang nilai 7 ni je. 7 dengan 4. 7 dengan 4. So 4 tu semakin kurang kan. Kita ingat kalau dia semakin besar, dia semakin sempit. So 7 kepada 4 tu dia jadi kurang lah. Kurang sempit lah. So maksudnya dia semakin lebar yang kat luar ni. Boleh? Cuba buat soalan ni. Ada soalan ni saya dah bagi. Sekejap, saya bagi soalan ni saya tak bagi. Cubalah buat kalau X kuasa 2 kepada 1/2 X kuasa 2. A, B, C, D. Nampak soalan dia. Dia sebenarnya yang B tu kan. B tu sebenarnya dia berkait dengan paksi simetri. B tu berkait dengan paksi simetri. Kalau B positif, dia akan ke kanan. Dan B negatif, dia akan ke kiri. Paksi simetri itulah yang bergerak sebenarnya. Paksi simetri itulah yang bergerak sebenarnya. Tapi itulah macam kalau bila kita nak lukis graf tu, dia akan kadang-kadang dia akan ada yang ke bawah sikit. Itu yang menyebabkan jadi lari tu. Sebenarnya dia berkait dengan paksi simetri. Paksi simetri bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri.
Okey, so saya bincangkan A terus. Boleh saya bincangkan soalan yang ni? Okey, bila X kuasa 2 menjadi 1/2. X kuasa 2 menjadi 1/2, 1 jadi 1/2. Semakin kecil kan nilai dia, maka dia akan jadi semakin lebar. Sebab semakin besar semakin sempit. So kecil lebar lah. Okey. Yang B 3/2 kepada 5/2. So sempit ke lebar? Sempit ke lebar? 3/2 kepada 5/2. Sempit. Sempit. Yes, semakin sempit. Lukis je macam ni. Okey, C -12 kepada -8. Lebar. Semakin lebar. Yes. Semakin lebar. Okey, -3 kepada -5. Sempit. Sempit. Semakin sempit. 3 jadi 5. 3 kepada 5 semakin sempit. Alright. Sebelum tengok kepada B, nanti saya nak terangkan semula yang B kejap lagi. Yang C. Kesan perubahan nilai C. Okey, daripada X kuasa 2 daripada kosong lah kan. Daripada kosong kepada -5. So dia akan ke graf akan ke bawah. Okey, agak-agak je lah -5 dekat sini. Okey, ni X kuasa 2, X kuasa 2. Okey, negatif X kuasa 2 tambah 4. So dia akan ke Atas. okey. So nombor 7 dah, nombor 8. Okey, hitung nilai C. Okey, yang ni belum, Okey. So, okey, saya masuk balik yang pasal B saya nak terangkan balik. Awak boleh kosongkan balik pasal B tadi. Saya akan terangkan semula. Okey, B, perubahan B ialah dia berkait dengan paksi simetri. Okey, perubahan B berkait rapat dengan paksi simetri. B, paksi simetri. Okey, contoh graf senyum. Okey, contoh graf macam ni. Okey, ni adalah graf fx sama dengan x kuasa 2. Tambah dengan kosong lah, kosong x kan. So, bila mana kita nak fx kuasa 2 tambah dengan 2x, okey. B sekarang ni ialah 2. B ialah 2 kan. B 2. So, B tu 2, so dia akan ke kanan. Dia akan ke kanan. Sekejap. Sekejap. Nilai B menentukan graf paksi simetri. Okey. Sorry, B positif. Yang B ni dia terbalik lah. B positif ke kiri. B negatif ke kanan. Ingat yang ni je. Okey, so B positif ke kiri. B 2. So sekarang ni daripada kosong kan. Okey, dia akan ke kiri. Akan ke kiri. Okey, akan ke kiri. So saya letak paksi dia dulu Saya lukis paksi dia dulu. B tu 2, so negatif 2 lah. X sama dengan negatif 2. Maka kita nak lukis tu. Okey, kita tengok C dia. Yang ni C dia kosong kan. Yang ni C dia kosong. Maka dia kena pada kosong lah.
Tapi kalau yang ni, C dia ni adalah kosong juga. Okey, kosong juga. Tapi kalau kita buat yang okey, X kuasa 2 tambah 2X sama dengan kosong. Okey, so dia akan jadi akan ada dua punca. Awak boleh faktorkan dia. Okey, awak faktorkan dia. X sama dengan X kurungan X tambah 2 sama dengan kosong. Maka kita dapat X, okey, yang ni X sama dengan kosong, X tambah 2 sama dengan kosong. Okey. Satu nilai kosong, satu lagi nilai negatif 2. Okey, dekat sini kita ada dua nilai kosong. Maka kosong dengan negatif 2 ni, okey, so kosong dekat sini dan negatif 2 dekat sini kan. Okey. X kuasa 2 kurungan 2 X. Okey, X sama 5. Alright. Okey, so dekat sini kosong dengan negatif 2. So, bila kita nak lukis, dia akan turun ke kosong dengan 2. Akan turun ke dia akan jadi macam ni. Kosong dengan 2 ni, dia mesti kena pada paksi dia. Kosong dengan 2. Kosong dengan negatif 2 sekejap. Buat X kuasa 2 tambah 2X. Okey, betul. X kuasa 2. Okey, so okay, B dia bergerak ke kiri. Okey, B positif gerak ke kiri. Betul dah. Sekejap. Saya lukis sekejap. Fx. Okey. Okay, so sekarang ni kosong dengan negatif 2. So dekat tengah-tengah dia ni adalah negatif 1. Dekat tengah-tengah dia lah negatif 1 kan. Okay, so paksi simetri dia bergerak ke kiri. Jadi paksi simetri dia tu tak pastilah ke mana. Tapi kita tengok kepada yang ni. Kosong dengan negatif 2. So graf dia akan kena kepada kosong negatif 2 macam ni. Kosong ni dia akan kena titik pada paksi X tu. Paksi X tu dia mesti kena dengan 2 ni. So graf dia akan jadi macam ni. Dia kena pada 2 ni. Dia kena pada dekat sini. Dekat paksi X ni dia kena pada kosong dengan negatif 2. So paksi X dia kena jadi macam ni. So dia nampaklah dia sebenarnya condong ke kiri, tapi tak apalah, tak payah ingat yang tu. Just paksi simetri tu dia bergerak ke kiri. Okay, so kalau cara nak lukis dia, awak kena refer kepada nilai C dia. C dia sekarang kosong, okay. C dia sekarang nilai dia kosong. So awak kena cuba faktorkan dia dan cari nilai X. Cari nilai X. Okay. Okay, kita tengok soalan contoh ni lah kan. Nombor 6. Okay, X kuasa 2. X kuasa 2. X kuasa 2 tambah 5X. Sekarang ni daripada kosong, dia pergi dekat 5X kan. Soalan ni dia buat ke sebelah kiri paksi Y. Betul lah. Paksi simetri tu kalau positif, dia akan bergerak ke kiri kan. B positif, gerak ke kiri. Cuma kita tak tahu nak lukis tu macam mana. Okay, nak dia bergerak ke kiri tu, so X dia dekat mana, tak tahu. Kan? Tapi kita tahu dia bergerak ke kiri. Kalau nak lukis, okay, so tak kisah je. Tak kisahlah ke mana. Dia lukis je dia arah ke bawah. Sebabnya C dia kosong. Okay, so dekat sini, X kuasa 2 tambah 5X. Awak faktorkan dia, akan jadi X tambah 5 kan. Sama dengan kosong lah. Buat sama dengan kosong. So X ini 1 akan jadi kosong. X tambah 5 sama dengan kosong. Satu lagi dapat negatif 5. So dekat sini ialah sini kosong, sini negatif 5. Maka yang tengah-tengah ni lah adalah paksi simetri dia.
X sama dengan negatif 2.5. Boleh? Macam tu. Dia kena faktorkan dia dulu. Negatif, kosong dengan negatif. Apa tadi? Kosong dengan negatif 5. Lepas tu cari titik tengah, negatif 2.5. Dengan faktorkan dia tu. Jaranglah soalan tanya. Just kena lukis kat bawah macam tu je. Kalau macam yang ni pun. Okey, X kuasa 2, X kuasa 2 tolak 4X. Okey, saya tunjukkan. Yang ni, awak faktorkan dia, X tolak 4 kan. So, X ni sama dengan kosong, X tolak 4 sama dengan kosong, so X ni sama dengan 4. Okey, so kita akan ada dua nilai, kosong dengan 4. Okey. Okey, B sekarang ni B negatif. B negatif dia akan bergerak ke kanan. Paksi dia akan ke kanan. Okey. Kosong dengan 4. Kosong dengan 4. Maka kita tengok sini kosong, sini 4. So yang tengah-tengah tu ialah 2 lah kan. So paksi simetri 2. Okey, so dia akan berada dekat bawah sikit lah. Maksudnya. Supaya dia kena. Yang ni akan kena dekat sini. Jelas. Nampak dah sikit kan. Okey, kalau B. Ni X kuasa 2, X kuasa 2 tambah 7X. Okay, so kita faktorkan dia. X tambah 7 sama dengan kosong. So X kita akan dapat nilai kosong dan negatif 7. Betul lah negatif 7 sebab sini tambah. So dia akan bergerak ke kiri. So kalau dia akan jadi kosong 1 dengan negatif 7 1. So akan titik tengahnya mesti dekat tengah ni lah. Tengah ni. So dia akan jadi bawah kiri. Ada lagi soalan? Ni. Okey. Ni pun samalah. Negatif X kuasa 2 kepada negatif X. Okey, so kita cuba buat yang negatif X, faktorkan negatif X dan akan jadi X tambah 2 kan. Okey, sama dengan kosong. So negatif X sama dengan okey, negatif X sama dengan kosong. Okey, X sama dengan kosong lah. X tambah 2 sama dengan kosong. So, X sama dengan negatif 2. Okey, so daripada sini, dia negatif. Sebab dia, yang ni sebab dia negatif. Graf masam. So, dia akan terbalik lah. Dia akan ke B. Kalau B positif, dia ke kiri kan. Kalau graf senyum, B positif ke kiri. So, kalau graf masam, B positif ke kanan. B negatif ke kiri. So yang ni ke kiri dia akan terbalik. So dekat sini B negatif 2. X negatif 2. So kosong dengan negatif 2. So dekat sini graf dia masam lah. Mesti dekat tengah ni. Paksi simetri dia. So sama juga dengan yang ni. Negatif X. Awak nak keluarkan X pun boleh. Kan? Keluarkan X. Negatif X tambah 5. So, sama dengan kosong. So, 1 dapat kosong. 1 lagi dapat 5. Maka, kosong dengan 5. So, dekat atas dia akan ada macam ni. Dia akan jadi naik atas lah. Atas kanan. Boleh? Jelas dah. Macam mana nak lukis. So, yang ni pun faktorkan X kurungan negatif X tolak 4 sama dengan kosong. So, 1 dapat kosong. Negatif X sama dengan 4. X sama dengan negatif 4. So, kosong kat sini. Negatif 4 dekat sini. So, kita lukis dia mestilah ada dekat atas.
Okey, boleh. Nak suruh buat homework ni. Lakarkan ni. Okey, so homeworknya saya dah bagi dah dalam grup tu. Mana? Form 3. Okey, lepas tu nak minta beli buku lah kan? Boleh? Buku form 4 dah. Form 4, 14, 18. 32. 14, 12. 14, 18. 32 total. Tingkatan 4. Mana tingkatan 4? Sekejap. Tiga. Okey. Tak apa. Nanti pasal buku tu total 30 berapa tadi? 32. Satu buku algebra, nak minta buat buku algebra RM18. Satu lagi buku yang untuk belajar ni lah. Sekejap, saya ambil contoh buku ni. Buku ni strategi bersemuka dan dalam talian. Dia ada modul aktiviti strategi. Yang ni harga dia RM13.9. 14 lah saya round off lah 14. So free delivery. 14 tambah 18. Saya bagi free lah delivery tu. So dah boleh buat payment lah. Minggu depan saya guna buku. Yang soalan homework ni pun sebenarnya dalam buku. Tapi saya snap je lah dulu. Soalan ni. So soalannya homework. Awak boleh buat yang ni homework. Sekejap, banyak sangat pula. Satu page je. Okay, yang ni tak perlu. Yang page 3. 3 ni sahaja. Homework dekat sini. Okay, homework dekat sini. Berkaitan apa yang kita belajar pada hari ini, lakarkan. Okay. Ada apa-apa soalan? Okay. So, faham macam mana perubahan ABC? Okay. Okay, so itu saja untuk kelas pada malam ini. Terima kasih sebab hadir dan bagi kerjasama untuk buka kamera. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Okay, Terima kasih. Terima kasih, cikgu.